Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurfarahim binti Ahmad Fairuz. Saya Nurdania Hazrina binti Nuzamri. Kami berdua Dari kelas Bahasa Melayu 1. proses pembentukan kata daripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan bahasa Arab menyumbang terhadap penggayaan atau pertambahan kosakata bahasa Melayu. Serta mencerminkan pemikiran masyarakat yang semakin berkembang maju melalui pemasyarakatan pelbagai kosakata khusus dalam pelbagai ilmu. Oleh itu, kami akan menjelaskan kepada anda tentang pembentukan kata baharu daripada imbuhan kata asing. Dan seterusnya kita akan membincangkan tentang kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Melayu yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Dania, awak sedang buat apa tu? Saya ni tengah mengkaji tentang sejarah bahasa Sanskrit. Awak nak tahu ke? Mestilah nak. Mari saya bacakan untuk awak. Bahasa Sanskrit merupakan salah satu bahasa Indo-Eropah purba yang telah memberi sumbangan besar terhadap perkembangan bahasa-bahasa di rantau Asia Selatan, termasuklah bahasa Melayu. Bahasa Melayu di sisi lainnya adalah bahasa Melayu Polinesia yang banyak digunakan di Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Pembentukan perkataan baru dalam bahasa Melayu melalui penggunaan imbuhan bahasa Sanskrit menunjukkan warisan linguistik yang kaya dan hubungan sejarah antara kedua-dua bahasa ini. Imbuhan-imbuhan seperti ber, per, pen dan lain-lain sering digunakan untuk membentuk perkataan baharu dalam bahasa Melayu, menambah dimensi makna serta kepelbagaian struktur bahasa. Penggunaan imbuhan bahasa Sanskrit ini memperkukuhkan keunikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terus berkembang dan relevan dalam konteks budaya, ilmiah, sosial dan masyarakat Melayu. Bahasa Arab Parsi merujuk kepada gabungan bahasa Arab dan bahasa Farsi ataupun Parsi yang keduanya mempunyai warisan linguistik dan budaya yang kaya. Bahasa Melayu pula merupakan bahasa rasmi Malaysia dan Brunei serta sering digunakan di Indonesia dan Singapura. Pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu melalui penggunaan imbuhan bahasa Arab dan Parsi mencerminkan pengaruh budaya dan keagamaan yang luas di dunia Melayu. Imbuhan-imbuhan seperti al, bin, ar dan sebagainya sering digunakan dalam membentuk perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan bahasa Arab dan Parsi ini tidak hanya memperkaya pembendaharaan kata bahasa Melayu, tetapi juga merentasi pelbagai bidang kehidupan, menyumbang kepada kepelbagaian dan kekayaan bahasa ini dalam komunikasi harian serta dalam bidang-bidang ilmiah dan juga kebudayaan. Imbuhan bahasa Arab Parsi ini berlaku ke atas bahasa Melayu disebabkan oleh kedatangan Islam ke alam Melayu terutamanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pengaruh bahasa Arab Parsi dapat dilihat melalui pinjaman imbuhan dan istilah tertentu terutamanya yang berkaitan dengan amalan agama Islam. Disebabkan oleh sistem bahasa Arab yang sangat berbeza dengan sistem bahasa Melayu, maka proses asimilasi dari segi bentuk imbuhan sangatlah terhad. Imbuhan Arab Parsi terbahagi kepada dua, iaitu awalan dan akhiran. Bahasa Yunani Latin Inggeris pula merujuk kepada kombinasi unsur-unsur bahasa Yunani, Latin dan Inggeris yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kebudayaan dan keilmuan barat. Bahasa Melayu pula ialah bahasa rasmi Malaysia dan juga Brunei yang digunakan di Indonesia dan Singapura. Pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu melalui penggunaan imbuhan bahasa Yunani, Latin dan Inggeris ini mencerminkan pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh, imbuhan tele, bio, NT dan sebagainya yang sering digunakan dalam membentuk perkataan baharu bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan bahasa Yunani, Latin dan Inggeris ini memainkan peranan yang penting dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang relevan dan juga bersifat dinamik dalam era globalisasi dan perkembangan sains dan teknologi. Pertambahan bidang ilmu dan ikhtisas yang baharu menyebabkan kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman untuk menampung keperluan peristilahan.
imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu jenis imbuhan yang telah lama terserap ke dalam sistem tata bahasa bahasa Melayu. Imbuhan Sanskrit ini terbahagi kepada dua, iaitu awalan dan akhiran. Imbuhan awalan bahasa Sanskrit terdiri daripada Maha, Pasca, Tata, Eko, Dwi, Tri, Panca, Pra, Swa dan Tuna. Kita mulakan dengan awalan Maha. Awalan ini berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama serta membawa makna paling teragung. Contohnya, Maharani, Mahakaya, Maharaja dan Mahaguru. Penambahan awalan di hadapan perkataan raja sebagai contoh membawa erti raja yang paling agung. Seterusnya, terdapat ejaan dalam bentuk kata terbitan daripada jenis maha tambah kata adjektif dieja secara berasingan. Perkataan maha dalam binaan ini bukanlah imbuhan, tetapi ia merupakan satu perkataan yang utuh. Contohnya, maha mulia, maha besar dan maha agung. Seterusnya, awalan tata. Awalan ini digunakan khususnya untuk menerbitkan kata nama yang bermaksud suatu susunan atau peraturan. Contoh yang paling terdekat dengan kita ialah tata bahasa dewan yang bererti peraturan atau susunan dalam bahasa Melayu. Antara contoh yang lain ialah tata tertib, tata susila, tata cara, tata negara, tata kerja dan tata niaga. Seterusnya, awalan pra yang merupakan amat produktif bagi menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sebelum atau syarat kepada sesuatu yang mengikutinya. Contohnya, prasarana dan prasangka. Seterusnya, kita lihat pula awalan swa. Awalan swa bertujuan untuk menerbitkan kata nama yang mempunyai makna sendiri tetapi kegunaannya agak terbatas. Contohnya, swadaya yang bermaksud kekuatan sendiri, swasta yang bermaksud berdiri sendiri, swasambada yang bermaksud keperluan sendiri dan swatenaga yang bermaksud tenaga sendiri. Contoh lain pula yang sering diguna pakai dalam kehidupan harian kita pula ialah swafoto yang bermaksud berfoto sendiri ataupun selfie. Baiklah, kembali pula dengan saya. Kita teliti pula awalan pasca. Awalan ini berfungsi menerbitkan kata nama untuk membawa pengertian sesudah. Contoh, pasca siswazah yang bermaksud sesudah menjadi siswazah. Pasca merdeka yang bermaksud selepas merdeka dan pasca banjir yang bermaksud selepas banjir. Seterusnya, awalan eka, dwi, tri, panca. Awalan-awalan ini berfungsi menerbitkan kata nama yang membawa pengertian bilangan. Contohnya, eka bahasa, eka matra dan eka nada. Contoh bagi dwi pula ialah dwi bahasa dan dwi fungsi. Contoh bagi tri pula ialah tri bulan dan tri windu. Akhir sekali, contoh bagi panca pula ialah panca indera dan pancasila. Akhir sekali, bagi imbuhan awalan tuna. Awalan ini kurang digunakan dalam bahasa Melayu tetapi sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Ia berfungsi menerbitkan kata nama untuk memberi makna tiada atau tidak mempunyai. Contohnya ialah tuna anggota yang bermaksud tanpa anggota atau cacat. Tuna netra yang bermaksud buta, tuna karna yang bermaksud tuli dan tuna wisma yang bermaksud tiada berumah. Baiklah, kita teruskan dengan imbuhan akhiran bahasa Sanskrit. Akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit ialah wan dan man serta wati dan nita. Kita lihat pada akhiran wan dan man.
kedua-dua akhiran ini akan menerbitkan kata nama yang bermaksud pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaan atau pemilik sesuatu sifat. Bagi imbuhan man, ia digunakan bagi bentuk kata dasar yang berakhir dengan huruf I. Imbuhan wan pula digunakan untuk bentuk kata dasar yang berakhir daripada huruf A. Sebagai contoh, perkataan seni dan budi berakhir dengan huruf I. Maka akhiran man ditambah menjadi perkataan seniman dan budiman. Manakala cendekia, harta dan sejarah berakhir dengan huruf A, maka akhiran wan ditambah menjadi perkataan cendekiawan, hartawan dan sejarawan. Walaupun kedua-dua imbuhan tersebut agak popular dan sering digunakan pada tahun 60-an, namun penggunaannya tidaklah begitu produktif. Dalam bidang ilmu, misalnya kecenderungan lebih pada penggunaan perkataan ahli dengan satu kata nama lain untuk membentuk pengertian pelaku. Contohnya ahli kimia, ahli sains dan juga ahli kosmologi. Kita teruskan pula dengan akhiran wati dan nita. Kedua-dua akhiran ini merupakan padanan kepada akhiran man dan wan. Tujuannya untuk menimbulkan kategori jantina iaitu man dan wan bagi lelaki, manakala wati dan nita bagi wanita. Contoh perkataannya ialah angkasawati, seniwati dan sukarelawati. Yang kedua, kata baharu yang dipinjam daripada imbuhan Arab Parsi. Imbuhan bahasa Arab Parsi berlaku ke atas bahasa Melayu disebabkan oleh kedatangan Islam ke alam Melayu, terutamanya pada zaman Kesultanan Melaka. Pengaruh bahasa Arab Parsi dapat dilihat melalui pinjaman, imbuhan dan istilah tertentu, terutamanya yang berkaitan dengan amalan agama Islam. Imbuhan pinjaman ini juga terbahagi kepada dua, iaitu imbuhan awalan dan akhirat. Yang pertama, imbuhan awalan B. Setakat ini sahaja awalan yang berasal daripada bahasa Parsi. Awalan ini bererti tidak dan digunakan untuk menerbitkan bentuk kata adjektif, tetapi penggunaannya amatlah terbatas. Contoh perkataannya ialah bilazim, yang bermaksud tidak lazim, dan biadab bermaksud tidak beradab. Bagi imbuhan daripada imbuhan akhiran, terdapat 6 imbuhan daripada bahasa Arab yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu. Kita mulakan dengan akhiran wi dan i. Akhiran wi dan i digunakan secara terbatas untuk menimbulkan bentuk kata adjektif, iaitu mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan wi digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf vokal. Imbuhan i pula digunakan apabila kata dasar berakhir dengan huruf konsonan. Sebagai contoh, dunia dan manusia berakhir dengan huruf vokal, maka akhiran wi ditambah menjadi perkataan duniawi dan manusiawi. Azal dan bahar pula berakhir dengan konsonan, maka akhiran i ditambah menjadi perkataan azali dan bahari. Seterusnya, akhiran iyah, akhiran ini digunakan bagi membentuk kata adjektif yang bermaksud sifat atau ciri terkandung dalam kata dasar. Contohnya, ilmiah, batiniah dan lahiriah. Akhir sekali, akhiran in, ad dan ah digunakan bagi menunjukkan kata nama lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, karya, munafikin dan hadirat. Imbuhan asing ini paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu, tetapi imbuhan-imbuhan daripada Yunani, Latin, Inggeris ini tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu, kecuali beberapa bentuk imbuhan seperti pro, anti, mono,
poli, auto dan supra. Bentuk-bentuk imbuhan yang lain terserap ke dalam bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada kata pinjaman. Sebagaimana yang dinyatakan sebentar tadi, terdapat beberapa awalan yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu iaitu pro, anti, poli, auto, sub dan supra. Bentuk-bentuk ini produktif dalam pembentukan kata bagi peristilahan. Awalan pro digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju atau melebihi sesuatu pihak. Contohnya, pro barat, pro aktif, pro komunis dan pro kerajaan. Selain itu, awalan anti berlawanan dengan pro kerana ia digunakan untuk menunjukkan tanda membantah atau menentang sesuatu pihak. Contohnya, anti sosial, anti kerajaan, anti penjajah dan anti dadah. Awalan poli bermaksud banyak. Contohnya poliklinik, polisemi, polifasa dan poliarca. Awalan auto memberi maksud secara bersendirian. Contohnya automatik, autograf, autonomi dan automorph. Awalan sub memberi pengertian sebahagian daripada keseluruhan. Contohnya sub bidang, sub kelas, sub kategori dan sub sistem. Awalan supra membawa maksud mengatasi atau merentas. Contohnya supra kelas, supra nasional, supra kategori dan supra golongan. Terdapat banyak lagi bentuk awalan lain yang terserap dalam bahasa Melayu sebagai kata pinjaman. Awalan-awalan tersebut ialah hetero, hexa, hydro, homo, hyper, infra dan inter. Contoh perkataannya ialah heterogen, hexagon, hydrologi, homogen, hyperbola, infrastruktur dan intrapersonal. Awalan-awalan lain pula ialah intra, iso, kilo, makro, meta, mikro, mili dan tele. Contoh perkataannya ialah intrablok, isomorf, kilogram, makro iklim, meta bahasa, mikrokimia, milimeter dan televisyen. Seterusnya, terdapat juga awalan seperti multi, neo, neuro, orto, oksi, paleo, para dan benta. Contoh perkataannya ialah multisel, neolitik, neurodirial, ortografi, oksisfera, paleobiologi, paralinguistik dan pentaklorida. Jangan ingat itu sahaja, ada lagi tau. Awalan-awalan lain yang terakhir pula ialah peri, retro, feno, foto, fito, elio dan super. Contoh perkataannya ialah perimedula, petrokimia, fenotip, fotoelektrik, fitoiklim, leoneksia dan supersonik. Akhir sekali, bagi tajuk pembentukan kata baharu daripada imbuhan bahasa asing ini, kita akan teliti imbuhan akhiran daripada bahasa Yunani, Latin dan Inggeris. Bentuk-bentuk akhiran daripada bahasa Yunani, Latin dan Inggeris ini belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Sebahagian besar daripada bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. Antara contoh perkataannya ialah isme, ik, si, al dan is. Contoh-contoh perkataannya ialah sosialisme, fonetik, revolusi, praktikal dan ekonomis. Nak tahu tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan harian kita? Jom! Assalamualaikum dan hai penonton-penonton yang sedang mengikuti saya dalam rancangan Celik Bahasa di mana saya, Intan Nur Farahin, akan memantau kesalahan-kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu berdasarkan video-video pertanyaan yang netizen hantar kepada saya. Netizen dan pengirim 10 video pada minggu ini bernama Dania. Banyak video yang dikirim oleh Tuan Badan. Tunggu apa lagi? Jom kita teruskan dengan video pertama. Kita nak beli apa Kan suruh beli barang rumah. Tapi apa kita nak beli Oh, kita masak bihun. Bihun? Bihun ke mihun? Betul ke salah Cop. Okey, kita dah tonton video 1 di mana Dania sedang mencari mihun untuk dimasak, tetapi apa yang dia jumpa ialah sebungkus pak mihun yang bertulis BIBHUN, bihun. Jadi mana satu yang betul dalam bahasa Melayu? Penonton sekalian, sebenarnya ejaan yang betul menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah mihun.
M-I-Mi, H-U-N, Hun, Mi-Hun. Okey, masalah pertama selesai. Jom tonton video kedua. Kita kena cari perencah untuk masak Mi-Hun goreng. Perencah adabi mi goreng. Mi goreng, M-E-E mi ataupun M-I-Mi. Macam sama kan dengan masalah tadi? Dania pun tertanya-tanya ejaan mi yang sebetulnya M-E-E mi ataupun M-I-Mi. Jadi, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang betul bagi mi ialah M-I-Mi, mi. Oleh itu, kalau penonton-penonton di rumah ada lihat ejaan M-E-E, mi di mana-mana, bolehlah tegur dan betulkan ejaan tersebut. Okey, kita teruskan dengan video ketiga. Rasa macam nak makan kudak-kudak lah. Macam sedap je. Ikan satai ataupun sate ikan. Pelik ni. Betul ke salah Wah, lapar pula saya menonton video Dania itu tadi. Sedapnya ikan sate. Ke sate ikan? Kita semua pun dah keliru. Jadi, ejaan yang betul dan sebenarnya ialah sate ikan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, sate dieja secara S-A-T-E-T. Sate. S-A-T-A-Y pula ialah ejaan sate bagi bahasa Inggeris. Jadi, itulah kesalahan dalam video ketiga itu tadi. Jom tonton video keempat. Sekejap. Intan? Waalaikumsalam, Intan. Kenapa? Oh, plastik sampah dekat rumah dah habis ya? Okey. Saya beli. Okey. Assalamualaikum. Nak kena beli plastik sampah ni. Sebab plastik sampah kat rumah dah habis. Ni bukan plastik sampah. Ni macam plastik sampah. Large 10 beg. Nak 10 beg. Large 10 beg. Sepatutnya kan besar 10 beg. Nampak tak kesalahan dalam video sebentar tadi? Sebenarnya, kesalahannya ialah mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita kerap lihat percampuran ini di dalam bungkusan dan pek barangan dan makanan. Sepatutnya, pengilang dan ataupun pencetak patut sedar perkara ini dan menggantikan perkataan large di dalam video tersebut kepada perkataan besar. Bukankah bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita? Okey, jom tonton video kelima. Sedap je jus ni. Jus apple. Jus bahasa Melayu. Apple ni bahasa Inggeris. Betul ke Rasa macam jus lain tau. Ni jus fruit cocktail. Tadi jus apple. Jus fruit cocktail. Betul ke bahasa Melayu ni? Mana boleh bahasa Melayu campuran bahasa Inggeris? Ini bahasa rojak ni. Berdasarkan video Dania tadi, beliau keliru kenapa ejaan jus sahaja dalam bahasa Melayu tetapi perisa jus tersebut dinyatakan dalam bahasa Inggeris. Ini yang saya cakapkan tadi. Pihak pengilang dan pencetak selalu tidak sedar akan kepentingan bahasa Melayu di dalam negara kita. Sepatutnya kita tidak perlu mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perkataan yang sepatutnya digunakan dalam video tadi ialah apple dan koktel buah. Kita beransur ke video 6. Apa ni? Metal wali sungai dan mengair banyu. Okey, berdasarkan video kelima ini, saya dapat rasakan yang sebenarnya pihak kafe ini ada kesalahan menaip semasa menulis menu mereka. Tetapi kesalahan tetap kesalahan. Pihak kafe sepatutnya mengeja menyaimbangi tersebut menjadi menyeimbangi. Itu baru betul. Masalah ke-6 selesai, kita tayangkan pula video ke-7.
kena beli tisu ni. Tisu kat rumah dah habis. Ha? Stok sahaja? Bukan ke eja dia S-T-O-K? Stok. Ini kerancun bahasa ni. Okey, penonton-penonton nampak tak penggunaan bahasa Inggeris digunakan sekali lagi untuk menggantikan bahasa Melayu? Selepas menggunakan perkataan dan ejaan bahasa Inggeris stock, S-T-O-C-K, diikuti pula dengan perkataan dan ejaan bahasa Melayu sahaja. Mana boleh macam ni penonton-penonton sekalian? Ejaan yang sebetulnya ialah S-T-O-K, stock. Jom lihat apa pula masalah di video ke-8. Raya dah nak dekat. Boleh dah kita beli biskut raya ni. Tapi berapa harga dia kita kena cari tempat penyemak harga ni. Kita cari stesen penyemak harga. Tapi ni stesen. Betul ke eja stesen? Stesen ke stesen? Kesalahan dalam video ke-8 ini selalu kita lihat di papan tanda dan sebagainya. Penonton sekalian, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang sebetulnya ialah S-T-E-S-E-N-SEN, stesen. Bukannya station ya, ingat tu. Okey, kali ini untuk video ke-9, kita akan tonton video pesanan daripada Cikgu Dania. Bik, tu Azam kan? Jom tegur dia lah weh, jom. Weh Azam, lama tak jumpa kau. Kerek dah sekarang. Ya, dah lama siapa tak jumpa orang ni. Alang-alang kita jumpa ni, jom lepak weh. Tak boleh lah, pokai tu sekarang. Ya, apa yang kau ni? Tak apalah, lain kali kalau Fitri, kau Roger. Dapat kita lihat melalui video tadi, sekumpulan rakan tersebut banyak menggunakan perkataan selanga seperti ha'a menggantikan perkataan ia, kerek menggantikan perkataan sombong, takleh sebagai singkatan untuk tidak boleh, skang sebagai singkatan untuk perkataan sekarang dan Roger menggantikan perkataan beritahu. Isu menukarkan sebahagian perkataan bahasa Melayu kepada perkataan selangar dilihat semakin berleluasa dan dinormalisasikan dalam kalangan rakyat Malaysia. Murid-murid tahu tak perkataan-perkataan selangar ini banyak digunakan dalam pertuturan yang tidak formal antara rakan sebaya, keluarga dan masyarakat tempatan. Isu-isu penggunaan perkataan selangar ini haruslah dibendung kerana semakin banyak ia digunakan, semakin rosaklah penggunaan bahasa Melayu kita, murid-murid. Hal ini boleh dimulakan dengan bertutur menggunakan perkataan bahasa Melayu yang betul dengan rakan, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, industri perfilman Malaysia juga haruslah menapis penggunaan perkataan selangar yang melampau dalam filem mereka. Sebagai contoh, filem-filem seperti KL Gangster, Abang Nufadi dan Adnan Sempit yang menggunakan perkataan-perkataan selangar yang terlalu banyak dan kasar. Wah, betul tu. Saya setuju dengan pesanan dalam video ke-9 ini. Penggunaan perkataan selangar menggantikan perkataan bahasa Melayu juga tidak boleh dipandang remeh. Silap-silap, generasi akan datang akan cakap bahasa selangar sahaja dan bahasa Melayu kita akan menjadi teruk. Ish. Okey, kita hampir menuju ke akhir rancangan. Kita akan tonton video terakhir daripada pemblog yang juga bernama Dania. Hai semua, hari ni kita kembali lagi dalam rancangan Ada Dania, Ada Lagi. Dah lama kita tak buat kan rancangan ni kan? Tapi hari ni, hari pertama puasa kan, saya nak pergi ke Bazar Ramadan. Tapi saya tak tahulah nak pergi Bazar Ramadan yang mana. Jom kita cari dekat dalam TikTok. Ada ke tidak? Bazar Ramadan. Kenapa eja bazar dia B-A-Z-A-A-R? Bazar. Ramadan R-A-M-A-D-H-A-N. Ramadan. Bukan ke eja dia B-A-Z-A-R? Bazar. R-A-M-A-D-A-N. Bazar Ramadan. Bukan tu je. Tapi hari ni saya rasa saya macam nak makan nasi biryani. Kan? Kita rasa macam nak makan teringin bulan-bulan puasa kan?
Tapi saya nak tahulah nasi biryani dekat mana yang sedap. Nasi biryani? Bukan ke nasi biryani? Ada cadangan tak nak makan apa petang ni? Saya rasa saya teringinlah juga nak makan martabak Maggi ke martabak yang segera kita masak-masak petang ni. Tapi ada martabak martabak ke murtabak? Mak saya call sekejap Kenapa mak? Dia pergi bazar petang ni. Oh, okey. Mak nak apa? Char kway teow? Oh, char kway teow sekilo tu? Kambing sekilo? Oh, okey. Char kway teow kambing sekilo? Kat mana tu? Aku dengar dekat cakap-cakap sekilo ni untuk makanan tengah Tapi, hari. char kway teow ke char kway teow? Pelik ni. Saya rasa macam untuk puasa yang pertama ni saya nak makan nasi himpit lah. Dekat mana ya ada jual nasi himpit? Nasi himpit kuah kacang? Bukan ke nasi himpit? Nasi himpit ke nasi himpit kuah kacang? Salah ni. Jadi petang ni saya kena beli semua makanan yang saya nak tadi dan saya akan kongsi dengan kamu semua dekat episod yang seterusnya. Jumpa nanti. Saya sangat setuju dengan video pemblog ini. Lagi-lagi bila bulan Ramadan ni, selalunya kita akan jumpa kesalahan perkataan bahasa Melayu di bazar dan sebagainya. Jadi, kita semua kenalah sedar dan ambil berat dengan penggunaan perkataan bahasa Melayu yang betul supaya bahasa Melayu kita tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Baiklah, nampaknya masa mencemburui kita. Saya akan tamatkan rancangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga, selamat berpuasa semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.